Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tajuk yang kita nak bincangkan masih lagi berkaitan tentang Sya'ban. Kata para alim ulama, kalimah Sya'ban ada 5 huruf. Yang pertama Shin, yang memberi maksud asy-syaraf, kemuliaan. Wal Ain, menunjukkan kepada al-ulu, ketinggian. Wal Ba, menunjukkan kepada al-bir, iaitu kebaikan. Adapun alif minal ulfah, iaitu berjinak-jinak. Adapun nun menunjukkan kepada nur. Nun itu menunjukkan nur, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hamba-Nya yang beriman pada bulan Sya'ban. Justru itulah kata para alim ulama, ianya dinamakan Sya'ban. Dan seterusnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kelebihan Rajab di atas segala bulan seperti kelebihan Quran atas segala kalamnya. Di antara kelebihan bulan Sya'ban adalah diumpamakan seperti kalam Allah ialah Al-Quranul Karim. Ianya adalah kalam yang mulia, berbeza dengan kalam-kalam yang lain ataupun perkataan-perkataan yang lain. Itulah perumpamaan mulianya bulan Sya'ban, yang mana pada bulan Sya'ban ianya terdapat iaitu nisfu Sya'ban. Dan seterusnya, bermula kelebihan Rajab di atas segala bulan seperti kelebihan Quran atas segala kalam. Ini kelebihan bulan Rajab. Manakala kelebihan bulan Sya'ban dan kelebihan Sya'ban atas segala bulan seperti kelebihanku atas segala anbiya. Jadi kelebihan bulan Sya'ban adalah seumpama kelebihan Nabi SAW berbanding dengan manusia yang lain. Kerana Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia yang diutuskan oleh Allah
dan membawa rahmat, mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi, dan kelebihan Ramadan atas segala bulan seperti kelebihan Allah Ta'ala atas segala makhluknya. Jadi kelebihan bulan Ramadan atas segala bulan seperti kelebihan Allah Ta'ala daripada segala makhluknya. Ini yang disebut di dalam beberapa riwayat. Walaupun riwayat ini yang disebut oleh para alim ulama mutakallam fihi, iaitu dipertikaikan dari sudut kesahihannya, tetapi maksudnya adalah betul kerana mengikut kaedah di dalam usul fiqh. Sekiranya terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kelebihan bulan-bulan tersebut, kemudian terdapat hadis yang dhaif menguatkan hadis-hadis tersebut, ianya tidak boleh dihukumkan bid'ah. Contohnya membaca usalli, bid'ah ke tak bid'ah? Ulama menyatakan membaca usalli tidak bid'ah sebab disyariatkan berniat di dalam hati. Hanya membaca usalli itu sebagai menterjemahkan niat. Niat itu disyariatkan. Hanya membaca usalli melafazkan, iaitu usalli fardhu subhi, ada sebagai menolong kepada niat yang nak diniatkan dalam hati. Sumber rujukan asalnya ada, iaitu niat. Hanya melafazkan itu sebagai menolong niat yang nak diniatkan di dalam hati. Justru itu ulama kata, macam mana pula kita boleh hukumkan dia bid'ah? Kerana ianya ada rujukan, ada sumber rujukan asal, iaitu niat. Hanya dilafazkan sebagai menterjemahkan niat yang nak diniatkan di dalam hati, ianya tidak boleh dihukumkan bid'ah. Tetapi sekiranya tidak ada punca asalnya, kemudian kita reka-reka perkara tersebut, barulah kita boleh hukumkan ianya bid'ah. Ini dibahaskan di dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, tiada ada Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada satu bulan kemudian daripada Ramadan yang terlebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Ini hadis ni adalah hadis yang sahih, bahawa adalah Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, berbeza dengan bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Oleh sebab itu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana ahabbus syuhuri ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Sya'ban. Adalah bulan-bulan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bulan Sya'ban. Justru itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Adapun orang kata tak ada puasa bulan Sya'ban, mereka ini telah melakukan perkara yang bid'ah. Perkara bid'ah. Kerana di zaman sekarang ni lalu orang sebut bid'ah. Sikit bid'ah. Baca ni pun bid'ah. Buat ini bid'ah. Maka apa yang tak ada bid'ah? Tunjukkan mana yang tak bid'ah. Zikir lepas semayang kuat bid'ah. Tapi tak semayang lagi bid'ah, tak berzikir lagi bid'ah. Jadi ianya sudah kita tengok zaman sekarang ni orang susah nak berzikir. Susah nak berzikir. Hatta negara Arab pun begitu. Tok imam lepas beri salam, tak ada zikir, tak ada sembahyang sunat, dia terus bagi tazkirah. Bagi tazkirah. Tak menyempat-nyempat bagi tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil kursi terus bagi tazkirah. Adakah itu sunnah Nabi?
Adakah itu sunnah Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW mengajarkan berzikir selepas mayang. Kerana zikir ini seumpama minuman bagi orang yang haus. Sekiranya roh ini tidak diberikan minuman, bagaimana roh ini nak rasa tenang? Oleh sebab itu di akhir zaman ni, kekuatan iman orang Islam ni sudah mula rapuh, kerana rohnya tidak diberikan minum dengan zikir-zikir. Dengan zikir-zikir, di antara yang boleh menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang disebut dalam kitab kita ni, berpuasa pada bulan Syaban. Kerana bahawasanya orang yang mati demikian tahun itu dinasahkan namanya pada bulan Syaban. Kerana orang yang meninggal dunia pada tahun itu telah ditulis namanya pada bulan Syaban. Adakah bulan Syaban ini dituliskan nama kita meninggal dunia pada sekian-sekian hari, ataupun sebagai mentajdidkan? Ini telah saya huraikan pada pengajian yang lepas. Mengikut huraian seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Khatib Syarbini rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Mughni Muhtaj, dalam bab Ar-Raj'ah. Itu Syekh menyebut dalam kitab Mughni Muhtaj, jilid yang keempat, dalam bab Ar-Raj'ah, dibahas dalam bab rujuk, iaitu menyatakan bahawa sesungguhnya hadis yang menunjukkan bahawa pada bulan Sya'ban dituliskan ajal seseorang itu adalah menunjukkan kepada kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana nama kita ini, ajal kita telah ditentukan oleh Allah, Allah tahu. Kalau kita mengaji hadis 40 juga disebut bahawa dituliskan sa'idun wa syaqi, ianya baik, ianya tak baik, ajalnya sekian, ajalnya sekian. Ini menunjukkan bahawa ketinggian dan kehebatan Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Dan adakah nyawa ini atau umur kita ini boleh berubah ataupun tidak, boleh bertambah ataupun tidak? Kerana terdapat dalam riwayat-riwayat yang lain bahawa sesungguhnya mereka yang berbakti kepada kedua ibu bapa boleh dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Mereka yang bersedekah boleh dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada apakah maksud? Apakah maksud bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur? Kata bahawa mati ini ada qada' mubram, dan boleh pula bertambah pula umur bila melakukan kebaikan, berbakti kepada kedua ibu bapa, dan juga bersedekah boleh panjang umur. Maka ulama hadis telah membahaskan begitu panjang. Ada ulama membahaskan bahawa maksud umur panjang ni iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hamba Allah yang berbakti kepada kedua ibu bapa dan hamba Allah yang banyak bersedekah ini umurnya dimanfaatkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi umur panjang ni maksudnya umur dia itu sepanjang umurnya ni ialah umur yang diberkati oleh Allah. Umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa ianya dalam keadaan beribadat kepada Allah. Sebagaimana saya huraikan di Bukit Katil semalam, iaitu sesungguhnya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang terkenal, yang telah berhijrah ke Mesir setelah diamanahkan oleh guru beliau Imam Abu Hasan As-Sazuli menjadi khalifah kepada tariqat As-Sazuliyah, dan anak murid beliau yang hebat di antaranya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala ketika mana mentafsirkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksud haqqa tuqatih? Maka ditanya kepada Imam Abu Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Mursi disemadikan di Bandar Iskandaria dan masjidnya makmur, dan disemadikan beliau di sana.
Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala apabila tanya ma makna haqqa tuqatih, apakah maksud haqqa tuqatih, Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi menyebut yang dimaksudkan haqqa tuqatih iaitu orang ni sentiasa taat kepada Allah wala ya'si. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa yang memberi maksud iaitu sentiasa taat yuti'ullah ta'ala, iaitu taat kepada Allah Ta'ala, tidak bermasa, tidak bertempat, sentiasa taat. Kemudian wa yazkurullah ta'ala wa la yansa, dia zikir kepada Allah dan tidak pernah lupa. Mana tanda orang bertakwa kepada Allah, sentiasa ianya berzikir kepada Allah dan tidak pernah lalai kepada Allah Ta'ala. Kalau lalai maka hendaklah ianya muaqabah, iaitu menghukumkan dirinya, yang disebut di dalam ilmu zikir ni iaitu muaqabah. Apabila kita tidak berzikir, contohnya dalam masa contohnya hari ini tiba-tiba di antara pukul 12 sehingga pukul 1 kita bersembang-sembang, merapu-rapu ataupun tengok TV sehingga lalai, maka hendaklah kita muaqabah, hendaklah kita menghukumkan, mendendakan diri kita ini di atas kelalaian kita. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk golongan orang yang tidak bertakwa. Kemudian Syekh menyebut wa yazkurullah ta'ala wa la yakfur. Tanda orang bertakwa kepada Allah sentiasa ianya mensyukuri segala diberikan oleh Allah Ta'ala dan tidak pernah kufur di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua ini menunjukkan kepada ilmu tauhid. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati melainkan kamu benar-benar Islam. Ianya memberi maksud dari sudut ilmu tauhid, pastikan amalan yang kamu lakukan itu bahawa amalan yang diredai oleh Allah. Sepanjang hari kita pastikan bahawa kita melakukan amalan yang diredai oleh Allah, sekiranya malaikat maut mencabut nyawa kita, maka kita mati dalam keadaan Islam. Itu maksud wala tamutunna, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jadi oleh sebab itu amalan-amalan para Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawa amalan-amalan yang soleh ini adalah menunjukkan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mencabutkan nyawa kita, maka kita dalam keadaan mati Islam. Kalau kita buat amalan yang ianya sudah terkeluar daripada basatan syarak, bila datang malaikat maut cabut nyawa kita, mati kita bukan mati Islam. Mati Islam. Oleh sebab itulah di dalam Islam ini bermula daripada awal bulan, kemudian setengah bulan dan akhir bulan, sentiasa dalam keadaan kita ni ingat Allah. Awal bulan kita berpuasa, tengah bulan kita berpuasa, akhir bulan kita puasa, supaya sentiasa diikat dengan takwa. Di antaranya amalan berpuasa pada bulan Syaban yang diriwayatkan di dalam kitab kita ini. Ini di dalam Islam. Kalau orang betul-betul memahami dalam Islam ini, maka dia akan jadi orang yang bertakwa, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Allah berikan karamah, kemuliaan. Allah berikan kemuliaan kepada seorang ini, namanya Muhammad. Allah berikan kemuliaan. Kemuliaannya ialah rajin beribadat kepada Allah. Itu karamat. Karamat dinamakan karamatun ma'nawiyah. Adapun karamat boleh terbang, boleh apa semua ni, ataupun karamat yang terlebih tinggi, iaitu Allah berikan karamah apabila ianya sentiasa beribadat kepada Allah, maka Allah membukakan hijab baginya sehingga ianya merasa kelazatan beribadat kepada Allah, seolah-olah dibukakan hijab sehingga terpandang kepada aras Allah. Maka orang yang sedemikian rupa adalah merupakan amalan-amalan yang istiqamah. Sehingga Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala pernah berkata, Abu Abbas Al-Mursi menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku sehingga aku dapat melihat malaikat. Jadi ini disebut oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, sehingga dia boleh nampak malaikat
Ini karamah yang Allah berikan kepada wali Allah yang bernama Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi. Mangkali ada orang yang mana Allah berikan boleh nampak malaikat maut. Dulu ketika mana saya berada di Kelantan, ketika mana ada seorang budak ni, dia berasal daripada Perak. Asalnya dia memang panggil dia teruklah sesat dadah. Bila masuk pondok dan dia berubah. Ustaz kata masuk sini tinggalkan benda haram tu. Jadi ketika mana ada satu parit ni, dia pun nak enjet, nak jadi doktor. Badan dia terketar-ketar, teringat kata ustaz ni, ini guru mursyid. Kalau masuk sini campak benda haram tu. Dia pun bismillah, dia campak terus. Dia yakin ke Allah Ta'ala. Walaupun dalam keadaan beliau terketar-ketar, berubah. Tak ada ubat apa pun. Ubatnya minum air, berubah. Tapi umurnya tidak panjang. Ketika mana beliau nak menghembuskan nafas yang terakhir, datang malaikat bertemu dengan ustaz saya. Izinkan aku mencabut nyawa anak muridmu. Ini kisah benar ni. Kalau ianya dalam keadaan baik, cabutlah nyawanya. Kemudian malaikat terus cabut nyawanya. Ini karamah Allah beri kepada walaupun orang Melayu. Walaupun orang Melayu, dia bukan orang Arab. Dia orang Melayu. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba Allah. Contohnya kalau malaikat maut nak cabut nyawa kita, dia dah jumpa waktu awal-awal jumpa kita. Aku diperintahkan oleh Allah nak mencabut nyawa kamu. Bersedialah. Maka kita bersedia. Ini karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali, yang mana ianya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya kita iaitu dinasahkan namanya, makna dituliskan pada bulan Sya'ban daripada orang hidup kepada orang mati. Makna ditajdidkan. Oleh sebab itu pada malam nisfu Sya'ban kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihapuskan nama kita yang tak baik dan dikekalkan keadaan kita orang yang bertakwa kepada Allah sehingga seterusnya. Dan bahawasanya seorang laki-laki, bahawasanya musafir ia, dan senya telah dinasahkan namanya dalam orang yang mati. Dia bermusafir pada malam nisfu Sya'ban, rupanya namanya telah ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang meninggal dunia. Hatta dalam riwayat yang lain, orang yang sedang diakad nikahkan, diakad nikahkan pada bulan Sya'ban, rupanya ketika mana dia akad nikah itu telah dituliskan ajalnya. Telah dituliskan ajalnya sekian-sekian waktu. Sekian-sekian waktu. Sedangkan ajal ini memang telah ditentukan oleh Allah. Ada ulama menyatakan umur ini boleh panjang. Betul umur ini panjang. Kerana apakah maksud qada mubram? Qada yang mubram itu apabila mati itu mubram. Selagi mana belum dicabut nyawa, belum mubram. Tetapi apabila dia sudah bila dicabut nyawa, maka ketika itulah dinamakan qada mubram. Dan di sana ada dinamakan qada mubashir. Contohnya budak-budak muda, umurnya barangkali dalam ilmu Allah panjang, tapi mereka ni memilih umur pendek. Waktu orang nak semayang maghrib, situlah dia nak rempit, terutama depan masjid kita ni kan. Situlah dia nak rempit gitu. Ketika waktu nak maghrib, situlah budak muda ni nak rempit. Tiba-tiba kena langgar mati. Umurnya baru 18 tahun. Maka ulama menyatakan berlakunya qada mubram kerana ia telah memilih umurnya menjadi pendek, yang dinamakan qada mubashir. Terus menerus dia menempah dirinya kepada maut, yang disebut oleh Allah Ta'ala jazaan bima kanu ya'malun. Itulah balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ini dibahaskan di dalam ilmu tauhid. Tetapi apabila berlakunya kematian, ketika itulah mubram. Ketika itulah mubram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seterusnya lagi, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang akan daku Jibril alaihi salam pada malam nisfu daripada Sya'ban. Jadi Jibril alaihi salam
telah bertemu dengan Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka ila as-sama." Faqultu, "Ma hadhihi al-lailatu?" Qala, "Hadhihi lailatun yaftahu Allahu fiha salasami'ati babin min abwabir rahmati yaghfiru Allahu li jami'i man la yushriku bihi syai'a illa an yakuna sahiran aw kahinan aw musirran ala zina aw mudminin khamrin." Maksudnya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, mana diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ialah hadis mun'an. Hadis mun'an ada kalanya ianya sahih dan ada kalanya ia dhaif. Iaitu an dinamakan hadis mun'an. Ada dinamakan hadis mu'annan, iaitu anna pun juga dibahaskan dalam ilmu hadis, dan ada di an juga dinamakan hadis mun'an. Ianya muttasil, bersambung dengan Nabi SAW, tapi kena lihat kepada sanad tersebut, adakah ianya memenuhi syarat-syarat disiplin hadis, iaitu sahih ataupun tidak. Hadis ini dinamakan hadis mun'an. Daripada Nabi SAW datang akan daku Jibril alaihi salam pada malam nisfu daripada Sya'ban, dan katanya, "Angkatkan kepala engkau kepada langit." Jadi malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi SAW, "Angkat kepalamu ke langit." Maka kataku, "Apa malam ini?" Katanya, "Inilah malam yang dibukakan Allah Ta'ala padanya 300 daripada pintu rahmat." Malam nisfu Sya'ban. Kalau kita mengerjakan umrah kan, selalu mutawif menerangkan kepada kita apabila kita pergi ke Baqi' Gharqad. Selepas sembahyang subuh, kita pergi ke Baqi' Gharqad. Dulu Baqi' Gharqad ni jauh, sehingga kalau Aisyah radhiyallahu anha nak pergi ke Baqi' ni, hendaklah ada mahram, tak boleh pergi seorang-seorang, kerana Baqi' ni jauh dulu. Sekarang ni sebelah masjid je Baqi'. Kerana dulu Baqi' Gharqad ni terpaksa naik bukit turun sampai ke Baqi'. Biasa kita dengar bahawa Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban telah keluar daripada rumah, dan Aisyah radhiyallahu anha telah tercari-cari mana suaminya, dan dia telah ikut sehinggalah ke Baqi' Gharqad, dan Nabi SAW memandang ke langit dan memohon kepada Allah Ta'ala. Kemana Aisyah radhiyallahu anha ikut juga ketika pulang, dan Aisyah radhiyallahu anha bila diketahui oleh Nabi SAW Aisyah ikut, maka Nabi pun macam marah kepada dia, sehingga hadis ini ditakwilkan oleh ulama di kalangan Syiah. Dia kata Aisyah adalah penghuni neraka. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah menumbuk dada Aisyah. Dia kata, Nabi SAW telah tolak begitu. Kenapa kamu ikut begitu? Adakah kamu mencemburi aku? Apakah kamu tidak tahu pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, bahawa sesungguhnya diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Hadis itu biasa kita dengar dan tidak dipertikaikan oleh ulama, kerana hadis itu sahih. Jadi ada orang kata tak boleh beramal malam nisfu Sya'ban, mana kalau kita pergi umrah jangan ceritalah hadis tu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, bahawa kelebihan nisfu Sya'ban ini terdapat dalam hadis yang sahih. Hanya cara kita beribadat. Barangkali kita beribadat di Malaysia ni sesuai dengan membaca Yasin. Kalau siapa nak baca Yasin sampai 20 kali, ahlan wa sahlan, diteruskan. Siapa nak cara lain nak khatam Quran ni, ahlan wa sahlan. Kalau siapa di antara orang yang nak semayang tasbih, ya semayang tasbih. Contohnya kalau kita lihat Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa pada malam nisfu Sya'ban dia ada semayang, iaitu sebanyak 100 rakaat
dan membaca qul huwallahu ahad 100 rakaat bi alfi marrah sampai 1000 kali, dan dibacakan qul huwallahu ahad pada tiap-tiap rakaat 10 kali, dan dinamakan semain salatul khair. Walaupun Imam Nawawi kata hadis ni adalah hadis munkar, tetapi Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Al-Ghunyah dengan sanadnya sendiri. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut, wa kana salafus salih yusallunaha jama'atan mujtami'ina laha. Adalah ulama-ulama salaf, mereka sembahyang sebanyak 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban secara berjemaah. Di Syekh Abdul Qadir, sehingga Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala tidak pernah mengutuk Syekh Abdul Qadir Jilani kerana kewarakan Syekh Abdul Qadir, sehingga disebut oleh Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala adalah keluargaku beramal dengan zikir Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir bukan kita, Syekh Abdul Qadir wali Allah, wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, buah yang hanyut di sungai, kemudian dia nak ambil, ibu bapa dia tak bagi, sebab buah itu ialah buah syubhat. Buah syubhat, dia tak mau syubhat masuk dalam perut. Kita kalau lori apple terbalik, kita balon habis kan. Ini perkara syubhat. Tapi Imam Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala telah dipelihara oleh Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan dalam kitab Ghunyah bahawa telah diamalkan oleh ulama-ulama salafus salih, wa fiha fadlun kathirun wa sawabun jazil. Barang siapa yang melakukan ibadat sembahyang 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban ini, ianya banyaknya kelebihan dan pahala yang begitu besar, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani mendatangkan riwayat beliau, wa ruya anil Hasan rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya katanya, haddasani salasuna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diceritakan kepada aku 30 daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 ni dinamakan ma'qud. Adat ma'qud menunjukkan banyak, menunjukkan lebih pada 30. Macam hadis 40, dia jadi 42, menunjukkan banyak. Barang siapa yang sembahyang pada malam nisfu Sya'ban, sembahyang ini Allah memandang kepadanya dengan 70 pandangan, dan Allah telah menunaikan bagi tiap-tiap pandangannya itu 70 hajat, dan paling kurangnya ialah mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu ulama-ulama sufi mereka beramal. Tetapi ada disebut di dalam kitab Al-Azkar li Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, menyatakan Imam Nawawi kata hadis ni adalah hadis munkar. Ada yang kata hadis dhaif. Ulama hadis ni ramai kan. Adakah kita boleh berpegang kepada seorang ulama? Contohnya dalam bab lain kita tak pakai pandangan Imam Ghazali, Imam Nawawi. Kita kata ada pandangan ulama lain. Tetapi dalam bab ini kita terus menyatakan tak boleh, sebab kita kata hadis ini adalah hadis munkar, dan kita tidak menilai di sudut sanad yang telah diambil oleh al-imam yang terkenal, iaitu Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala. Guru saya daripada Sudan, Syekh Mustafa Al-Idrisi, beliau pada malam nisfu Sya'ban semayang sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat, Allahu Akbar. Kalau Masjid Al-Azim buat 100 rakaat, Jeffrey pun balik terus 100 rakaat. Kita alhamdulillah masih mengekalkan semayang tasbih, dan semayang tasbih juga termasuk di antara amalan ulama-ulama salih ketika malam nisfu Sya'ban, ketika malam nisfu Sya'ban. Dan telah disebut oleh Syekh yang terkenal, iaitu Syekh Al-Imam Abdul Qadir Jilani, menyatakan juga malam tersebut disunatkan kita semayang sunat tasbih, dan kita tengok riwayat nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, sambung lagi.
Pada malam tersebut maka malaikat Jibril berkata, angkatkan kepada engkau, kepala engkau ya Muhammad kepada langit. Maka kataku, apa malam ini? Malam ni malam apa? Dia kata, inilah malam yang dibukakan Allah Ta'ala padanya 300 daripada pintu rahmat. Ampunkan Allah Ta'ala bagi sekian orang yang tiada menyekutukan dengan dia sesuatu. Mana Allah ampunkan dosa selagi mana hamba Allah tu tidak syirik kepada Allah. Melainkan bahawa ada ia, melainkan orang yang beribadat pada malam nisfu Syaban ni, orang yang sahir, itu orang tukang sihir. Sin alif ha ra, bukan ha ra. Betul kan? Sahir. Sin alif ha, bukan ha. Dia tukang sihir. Ada tukang sihir. Atau orang kahin. Ni tukang tok-tok bomo gitu. Bomo yang sesat lah, yang tukang tenun ni. Atau orang yang mengekali atas zina pun tak dapat rahmat ni kalau dia mengekali zina. Atau orang yang mengekali atas minum arak, ni pun tak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala kalau dia beribadat pada malam nisfu Syaban, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, menilai Allah Ta'ala atas segala makhluknya pada malam nisfu daripada Syaban, maka diampun bagi segala makhluknya, melainkan orang yang musyrik. Melainkan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang tiada bertutur dengan saudaranya, yaitu yang dinamakan al-musyahin. Syahana yusyahinu musyahinun. Musyahin ni ialah orang yang suka berbantah-bantah. Musarim di akhihil muslim, iaitu bergaduh dengan kawan sesama Islam sehingga tidak bertegur sapa. Kita tak boleh tegur, kita dibenarkan tidak menegur ni sekadar 3 hari je. Sekadar 3 hari. Begitu juga suami isteri. Contohnya si isteri ini seorang yang nusyus. Nusyus ni ada 2, satu nusyus suami, satu lagi nusyus isteri. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, suami boleh dihukumkan nusyus, tapi takkan isteri nak pergi rotan dia kan. Jadi abang nusyus, saya rotan abang, gitu. Maka hendaklah mengadu kepada orang yang ada autoriti, minta kepada hakim supaya diberikan satu perintah pemulihan akhlak bagi suami dia, sebab dia sayang lagi suami dia. Maka hakim hendaklah memerintahkan supaya suami ini dirujuk kepada mana-mana pusat pemulihan akhlak. Mudah-mudahan dia menjadi suami yang bertakwa. Ini telah disebut oleh Al-Imam yang terkenal, iaitu Syekhul Azhar dulu, Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, telah menyebut kata Hasyiatul Bajuri. Dan begitu juga ulama di kalangan mazhab Maliki, Al-Imam Al-Bahuti, dalam kitab beliau Kashful Qina fi Syahil Iqna. Begitu juga disebut oleh ulama-ulama terkini dalam kitab mereka, di antaranya dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Syekh Mustafa Bugha serta sahabat-sahabatnya rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini disebut oleh para alim ulama. Adapun isteri kalau dia nusyus, suami tidak boleh tidak menegurnya melebihi 3 hari. Hukumnya haram. Kena tegur juga. Dia nak jawab tak nak jawab itu cerita lain. Awak ada balik ke? Isteri dia kata, balik. Apa awak nak sibuk? Dia kata. Jadi seorang isteri kalau memalingkan muka daripada suaminya ataupun suaminya pulang ke rumah, dia tutup pintu. Ada awak lagi nak balik juga, dia tutup pintu, kan? Maka boleh dihukumkan nusyus. Dan nusyus ini dia beberapa syarat yang begitu panjang dibahaskan oleh ulama di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i.
Tidak boleh dihukumkan nusyus seorang isteri sekiranya suami tidak memberikan mas kahwin kepadanya. Rupanya dah bercucu pun dia tak bayar lagi mas kahwin. Tiba-tiba balik rumah, dia tutup pintu. Kenapa awak tutup pintu? Dia kata, abang tak bagi mas kahwin kat saya. Dah bercucu lah, dia kata. Dah bercucu tak mas. Ya, itu hak saya. Sekiranya ianya tidak mau bersama dengan suaminya kerana tidak diberikan mas kahwin, sedangkan dah bersetubuh, lahir anak, dah bercucu dah sekarang ni, isteri tidak boleh dihukumkan nusyus sebab dia ada hak ke atasnya. Dan begitu juga isteri tidak boleh dihukumkan nusyus sekiranya rumah yang dia diami ini tidak selamat diduduki, bil air tidak dibayar, air pun telah potong, elektrik pun kena potong, dan keselamatan rumah tu pun tidak terjamin, maka dia pun bertindak keluar daripada rumah dengan membuktikan bahawa ianya adalah tidak selamat duduk. Ia juga tidak boleh dihukumkan nusyus. Dan juga di antara ahkamun nusyus ini dibahaskan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in. Seorang isteri ni dia tidak mau tinggal di rumah kelaminnya kerana jiran-jirannya tidak soleh gitu. Jiran-jirannya tidak baik. Kerana dia rasa tergugat duduk di situ. Jiran-jirannya bukan orang Islam yang soleh. Bunyi anjing, bunyi pasang colok, dah tu tidak menghormati contohnya. Dah tu budak-budak pula merempit-rempit depan rumah dia. Banyaknya pecah rumah berlaku di kawasan tersebut. Maka dia bertindak keluar ni tidak boleh dihukumkan nusyus, tetapi mesti dibuktikan di hadapan hakim bicara. Banyak syarat-syarat yang telah dibahaskan oleh ulama kita di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, begitu detail disebut dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala, mensyarahkan kitab beliau yang asal Qurratul Ain, iaitu beliau mengambil ilmu daripada Syekh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Syekh Ibn Hajar Haytami ini berasal daripada Mesir. Beliau telah mengarang kitab yang bernama Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengarang Tuhfatul Muhtaj sebanyak 4 jilid dalam masa 4 bulan sahaja. Dalam masa 4 bulan, karangan kitab Tuhfatul Muhtaj dapat disempurnakan. Dia menulis berdasarkan ingatannya. Hebat. Berdasarkan ingatannya. Ingatnya pandangan ulama begini, ingatnya ayat Quran, ingatnya hadis. Boleh mengarang selama 4 bulan, iaitu sebanyak 4 jilid karangan Syekh Ibn Hajar Haytami rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Ini wali-wali Allah semua ni. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan orang yang tiada bertutur dengan saudaranya yang dinamakan musyahin. Dan lagi sabda Nabi SAW, apabila adalah malam nisbu Sya'ban, maka berdiri kamu sembahyang pada malamnya dan puasa kamu pada siangnya. Maka Nabi SAW telah bersabda, apabila tiba bulan malam nisbu Sya'ban, faqumu lailaha, bangunlah pada malam tersebut, wasumu naharaha, dan berpuasalah kamu pada siang harinya. Walaupun banyak dalam internet yang kata bahawa berpuasa pada nisfu Sya'ban ni adalah tidak sabit hadis yang sahih, maka ulama menyarankan kepada kita keluar daripada khilaf di kalangan para alim ulama, maka hendaklah kita berpuasa 13, 14 dan 15 yang dinamakan ayyamul bait. Jadi kalau orang mempertikaikan malam nisfu Sya'ban, dan juga orang pertikaikan puasa pada malam nisfu Sya'ban, puasa pada nisfu Sya'ban, maka ulama menyatakan atas jalan pertengahan kita ambil, iaitu kita puasa 13, 14 dan 15. Sekurang-kurangnya kita beramal dengan amalan yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat riwayat yang begitu banyak, di antaranya riwayat daripada Abdul Razzaq Ibn Humam, daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sabda Nabi SAW, "Idza kana lailatun nisbi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi fayaqul, ala min mustaghfirin fa aghfira lahu, ala min mustarziqin fa arzuqahu, ala min mubtalan fa'u'afiyahu, ala kaza wa kaza hatta yatlu'al fajru." Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya, jilid yang kedua, hadis yang ke-160. Maksudnya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, hendaklah kalian semua bangun pada malamnya, melakukan ibadat dan berpuasa pada siangnya, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintahnya pada malam tersebut mulai daripada terbenam matahari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adakah terdapat di kalangan hamba-hambaku yang memohon keampunan, maka akan aku ampunkan. Adakah terdapat di kalangan mereka yang memohon rezeki, maka aku turunkan rezeki untuknya. Adakah di kalangan mereka yang ditimpakan bala, maka aku akan sejahterakannya. Adakah ada di kalangan mereka begini-begini, sehinggalah menjelangnya fajar, terbit fajar. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam sunannya jilid yang kedua, hadis yang ke-160. Begitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis yang ke-1388, dan telah diriwayatkan juga di dalam Syu'abul Iman jilid yang ketiga, hadis yang ke-378. Ada banyak riwayat yang menunjukkan boleh beramal pada malam nisfu Sya'ban dan juga berpuasa pada nisfu Sya'ban. Dan terdapat beberapa perbincangan di kalangan para alim ulama bahawa Nabi SAW bersabda, "Idzan tasaba Sya'ban fala tasumu." Apabila selepas 15 Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Adakah kita tak boleh berpuasa selepas 15? Itu 16, 17 sehingga akhir bulan? Ataupun apakah pandangan para alim ulama fiqh masalah tersebut? So, ulama terkini iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Al-Fiqhul Muyassar dalam Babus Siyam, satu kitab yang nipis sahaja membicarakan dalam bab puasa. Hadis itu secara umumnya kalau kita pandang bahawa tak boleh puasa lepas tu. Tetapi Nabi SAW masih mengekalkan puasa Isnin dan Khamis. Justru itu di dalam kaedah ilmu hadis yang dinamakan at-ta'arud wa tarjih, berlakunya pertentangan di antara dua dalil. Dalil yang pertama, selepas 15 Sya'ban tak boleh puasa. Dalil yang kedua, bahawa Nabi SAW berpuasa walaupun 15 ke atas, iaitu berpuasa Isnin dan Khamis. Macam mana kita nak menyatukan dua hadis ini? Maka ulama telah menyatakan larangan tersebut sekiranya kita berpuasa penuh, iaitu daripada 15 ke atas, daripada 16 sebelum ni tak pernah puasa, masa itulah kita puasa, katanya sebagai wama. Kenapa anda puasa? Nanti share bila Ramadan, dia kata anda tak letih. Inilah kita latih dulu puasa, dia kata. Maka perkara ini dilarang dalam Islam. Tetapi puasa Isnin dan Khamis bagi mereka yang biasa Isnin dan Khamis, walaupun sudah melebihi 15 Sya'ban, kebetulan contohnya pada 16 Sya'ban katakan ialah hari Isnin, maka dia boleh puasa pada hari Isnin tersebut. Begitu juga hari Khamis pada minggu seterusnya pun dia boleh berpuasa, kerana Nabi SAW mengekalkan puasa Isnin Khamis walaupun sudah melebihi pada 15 bulan Sya'ban. Inilah yang telah diputuskan oleh para alim ulama. Jadi kalau kita baca hadis secara literal, barangkali tak boleh puasa. Kata mana boleh puasa? Ini hadis Nabi. Tengok kitab Fiqh Manhaji. Dia pandang Fiqh Manhaji menyatakan hadis, "Idzan tasaba Sya'ban fala tasumu." Tetapi ada pengecualian dalam bab-bab tertentu dibahaskan oleh para alim ulama fiqh, iaitu puasa Isnin dan Khamis bagi mereka yang sudah biasa boleh dikekalkan. Boleh dikekalkan. Hatta hari Syak pun boleh berpuasa. Walaupun hari itu ialah hari Syak, tapi kebetulan hari Isnin, dibenarkan juga berpuasa bagi mereka yang biasa berpuasa.
muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apabila adalah malam nisfu Sya'ban, maka berdiri kamu semayang pada malamnya dan puasa kamu pada siangnya. Maka bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, adakah orang yang minta ampun, maka aku ampunkan akan dia. Jadi kalau kita beribadat malam nisfu Sya'ban, kita baca Yasin, minta Allah ampunkan dosa. Tak salah, sebab ada hadis Nabi SAW. Dulu saya masa duduk di Gombak dulu, ada ustaz tu ceramah dekat surau Gombak. Jadi tak ada dah orang buat amalan nisfu Sya'ban. Termasuklah kampung saya di Bido, tak ada sampai sekarang. Ustaz-ustaz yang balik daripada Timur Tengah mengajar di sekolah, kemudian mengajar masjid, dia kata tak ada amalan nisfu Sya'ban, tak ada baca Yasin. Jadi orang-orang kampung ni, Jeffrey, orang kampung lalu isap okok lenteng, orang Jawa kata lenteng, golong gitu, isap. Dah tu masuk isyak, semayang. Mana bid'ah? Malam tu disarankan oleh Nabi SAW beribadat. Kita bagi fatwa tak boleh beribadat malam tersebut, tak ada baca Yasin. Orang ni pergi isap okok, sembang-sembang, balik terus tidur. Adakah fatwa kita betul? Oleh sebab itu dalam fatwa ni ada 5 perkara yang perlu kita lihat. Di antaranya disebut oleh ulama alamul ashkhas. Alamul ashkhas iaitu alam manusia. Alamul aqalim iaitu alam iklim. Kita kena tengok Malaysia ni, orang Malaysia ni, boleh tak kita suruh dia baca Quran khatam pada malam tersebut? Tak mungkin. Maka alamul ashkhas, sesuainya orang Malaysia ni ialah kalau baca Yasin 3 kali dia boleh buat. Maka ulama-ulama Nusantara mengambil pandangan seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Ahmad Dairabi rahimahullah ta'ala. Syekh Ahmad Dairabi rahimahullah ta'ala seorang ulama falak yang alim, dan beliau bermazhab dengan mazhab Al-Imam Syafi'i, dan beliau telah mengarang di antara kitab yang masyhur Al-Mujarrabat. Dan disebut dalam kitab Al-Mujarrabat amalan malam nisfu Sya'ban bagi orang awam, maka kita suruhlah dia baca Yasin 3 kali, kerana sesuai keadaan orang awam ni itu dia boleh buat. Jadi kita kena tengok iklim suasana orang Arab dengan orang Malaysia tak sama. Iklim kita tak sama, bentuk bumi kita tak sama, orang kita pun tak sama. Maka selagi mana dia tidak bercanggah dengan hukum syarak, dibenarkan. Daripada sekarang ni sudah kita jangan jumpa dah. Malam itu Sya'ban dah tak ada dah baca. Termasuk di Mesir. Pada tahun mula-mula 90-an saya hadir sampai Mesir, masih lagi masjid yang saya duduk dulu hampir dengan rumah saya, rumah sewa, baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban, ditonton ketika tu. Tapi hampir-hampir saya nak balik, geng-geng Salafi janggut panjang-panjang ni, dia kata bidah. Jadi tu Imam Ammu dia kata sebab orang bising sangat, dia pun tak nak baca sampai sekarang. Mesir pun begitu, sampai sekarang orang Mesir jangan nak jumpa dah, jangan dijumpai kecuali golongan-golongan tarikat. Adakah ini betul? Sampai kita mengenepikan. Ada orang kata kita tukar ceramah pada malam nisfu Sya'ban. Ceramah, ibadat. Ceramah hari lain boleh ceramah. Dah tu ceramah, beribadat malam nisfu Sya'ban ini bid'ah. Kita nak tanya ustaz, malam ni yang paling baiknya apa? Sedangkan terdapat hadis riwayat Imam Ibn Majah, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, bahawa boleh beribadat pada malam ni ialah beribadat, bukan suruh ceramahnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sambung balik kita. Maka aku ampunkan akan dia. Siapa minta ampun malam nisfu Sya'ban, Allah ampunkan. Adakah orang yang kena bala, maka aku afiatkan akan dia. Adakah orang yang minta rezeki, maka aku berikan rezeki akan dia. Adalah bagian-bagian hingga keluar fajar subuh. Ini hadis riwayat Imam Ibn Majah. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya.
kuliah duha di surau Ustaz Sudin. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan thumma dafnan bil baqi'i. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Wasukna Makkah zamanan wa tawran wa bitaibatan fi mujawarati syafi'i. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Salatullah daimatun alaihi ma'al ashab wal alir rafi'i. Ilahi nanjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.